Yang kita bincangkan melihat pengalaman ini di mana dia beli makanan online tapi dah sampai basi. Nah, basi pula Okey, jom apa kata kita saksikan ini dia pengalaman kisah beli makanan online yang basi. Ceritanya bermula apabila kami buat pesanan makanan secara dalam talian. Okey, kami merupakan penduduk yang baru tinggal menetap di kawasan tersebut. Jadi tak banyak kedai yang kami tahu untuk membuat pesanan. Kita jumpa satu kedai di dalam talian ni yang mana kenalah dengan selera kami dan isteri yang sedang mengandung kan. Pada waktu tu pukul 12.30 malam, yang kami pesan adalah nasi lemak pada hari itu, nasi lemak dan rendang daging. Manakala isteri saya memesan kuih-tiaw goreng pada masa itu. Jadi pada nasi lemak saya itu saya dapati daging rendang sudah pun basi, daging sudah berbau, busuk dan tekstur melekit. Untuk pastikan benda itu betul-betul tak boleh makan, sebab pukul 1 dah tak ada kedai lain dah. Itu dah macam dah tak ada pilihan. Saya pun rasa dulu untuk pastikan betul-betul tak boleh makan, dan memang betul, kita pun buanglah yang bahagian rendang tu. Saya cuma makan nasi saja, nasi lemak saja, manakala isteri makan kuih-tiaw goreng. Pada kuih-tiaw goreng tersebut rasa tak ada rasa basi. Cuma isteri bagi tahu yang kuih-tiaw tersebut rasa seperti seakan-akan lama lah, seakan-akan dipanaskan. Pada keesokan harinya pukul 12 tengah hari, simptom pertama kami alami cirit-birit. Cirit-birit. Isteri mengalami simptom yang lagi teruk lah berbanding saya. Dia ada muntah-muntah dan sebagainya. Jadi setelah kami semak, kami tengok hampir lebih daripada 70% daripada review tersebut, semua ada review yang negatif tentang kedai tersebut, di mana mereka menerima makanan yang telah busuk, yang telah basi. Ada yang dapat makanan protein yang tidak masak. Dia juga dapat makanan yang ada rambut kotor dan tak terjaga sebagainya lah. Jadi kami tindak untuk failkan laporan kes keracunan makanan. Kami panjangkan aduan ke pihak yang berkaitan, Kementerian Kesihatan lah, melalui aduan SISPA. Hasil pemeriksaan mereka ada maklumkan yang kedai tersebut beroperasi secara gerai. Gerai. Pada hari mereka membuat serbuan pemeriksaan, gerai tersebut tutup, akan tetapi penjual tersebut menjalankan aktiviti perniagaan dan masakan mereka di rumah. Keadaan yang tidak kemas, kotor, memang tidak bersih, tak ikut standard pematuhan penyediaan makanan lah. Itu yang diberitahu kepada kami melalui BKD. Bagi saya makanan itu dah memang awal-awal dah rosak, sebab lokasi yang kita order tidak sampai 3 km daripada kawasan rumah. Bermakna makanan tu ambil masa yang sangat pendek untuk sampai ke destinasi rumah kami. Dan sediurus, dan kami juga membuka makanan itu sediurus sahaja makanan tersebut sampai. Jadi sepatutnya tak ada isu lah yang makanan tu salah dari segi pembungkusan. Okey, pesanan saya, kita buat sedikit background checking kepada siapa yang kita nak beli. Itu pengajaran yang saya dapat lah. Jika terkena kes seperti kami, keracunan makanan, pastikan anda ke klinik. Ada kes keracunan makanan yang serius yang boleh membawa kepada kematian. Jadi ia bukan kes yang kita boleh pandang rendah lah. Itu saja. Ya, itu antara risiko-risikonya lah kan, Sofia. Anda kata kalau kita ni membeli makanan secara dalam talian ni kan, sebab kita tak tahulah kebersihannya. Biasanya kalau kita beli untuk yang kali pertama tu, kita nak cuba-cuba dululah kedai itu kan. Anda kata kalau dah sedap memang kita akan repeat lah. Tapi itu mungkin pengalaman pertama ya dekat kedai itu. Tapi apabila kita dah lihat perkongsian itu, apabila kita nak membeli sesuatu makanan tu, tengok review. Betul. Sebab apa? Sebab tadi pun dah kata bila dah jadi macam tu, tengok review, rupanya banyak bad review kan. Kadang di lokasi tertentu ni kita memang terdesak itu saja yang ada, tapi jangan disebabkan terdesak tu. Sebab saya pernah warded ke hospital selama 5 hari, 4 malam 5 hari sebab keracunan makanan, dan tak kelakar ya, sambil katakan sakit dia tu
macam tak Yang tahan tu dah. dalam talian ke? Bukan. Ini zaman sebelum dalam talian. Kedai itu adalah kedai yang ada bersih. kedai. Okey. Cuma mungkin pilihan makanan itu juga memainkan peranan. Waktu kita beli pun main peranan juga. Kita terus bincangkan bersama dengan tetamu kita hari ini. Betul. Kita perkenalkan Dr. Siti Syahara Zulfakar, Pensyarah Kanan, Program Kesihatan Persekitaran dan Keselamatan Industri, Fakulti Sains Kesihatan UKM. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Macam mana pendapatnya mendengar kes tadi? Ya, tentang kes ni sebab bila kita membeli makanan secara atas talian, dia ada risiko dia yang tersendirilah berbanding dengan kalau kita makan masakan yang kita masak sendiri ke ataupun kita makan dine-in terus dekat kedai. Ini kerana sebab pertama sekali seperti mana yang tadi dah cakap tadi, bila kita pesan makanan atas talian, kita tak nampak. Kita tak boleh nak nilai keadaan premis makanan tersebut. Betul. Bersih ke, tidak ke, makanan yang disediakan tu masih lagi okey ke ataupun dah lama masak ke, kita tak tahu benda tu. Dan perkara kedua pula, dengan memesan makanan secara atas talian ni, kita ada tambah satu lagi risiko, iaitu sebab kita ada proses penghantaran makanan itu sendiri. Jadi proses penghantaran makanan itu sendiri, dia sebenarnya menambahkan satu lagi risiko terhadap keselamatan makanan itu juga. Yelah, takut-takut apabila kita dah masak kan, proses penghantaran tu mungkin mengambil masa yang lama. Mungkin lah kan, hujan ke apa kan, mungkin menyebabkan sikit rasa berlainan lah dengan makanan tu. Okey, kalau kita ni tengok gambaran sesuatu makanan itu, doktor, saya sendiri pun bila tengok macam tak nampak pun basi. Kan, sebab yelah macam sama je. Jadi macam mana cara untuk kita nak mengenal pasti selain daripada kita rasa lah kan. Tapi kalau kita tengok macam sama je macam yang tak basi kan. Dan macam mana boleh keadaan makanan tu boleh bertukar menjadi basi tu? Okey, sebenarnya satu makanan tu dia boleh jadi basi apabila mikroorganisma ataupun mikrob seperti bakteria, kulat, dia mencemari makanan tersebut. Sebab pada asalnya kita punya bahan mentah tu secara semula jadi memang dah ada dah mikrob tu. Tapi bila kita masak dengan sempurna, jadi mikrob tu semua akan matilah dan ianya selamat untuk dimakan. Tapi yang menjadi masalahnya tu apabila pengusaha makanan, pengendali makanan tu, dia tidak melaksanakan langkah-langkah keselamatan sewaktu dia menyediakan makanan tu, maksudnya tak cukup masak, dia punya penjagaan suhu dia tak betul, kemudian ada pula lagi kontaminasi silang di antara makanan yang dah dimasak tu dengan bahan-bahan kotor yang lain ataupun persekitaran tempat dia masak tu pun kotor. Ni termasuk jugalah semasa dia membungkus makanan tu, masa proses penghantaran tu. Jadi semua tu boleh menyebabkan makanan itu dia tercemar dengan mikrob. Dan bila ada mikrob ni, dia makin lama kita biarkan, terutama dekat suhu bilik kan, dia makin lama dia bertambah, dia membiak dan sampai satu tahap di mana kita boleh dapat keracunan makanan lah. Di mana dia ada dua keadaan tau bila makanan ni dah tercemar. Satu, dia akan bertambah jadi sangat banyak sampai kita boleh nampak perubahan pada makanan tu yang kita tengok rupa dia pun dah pelik, ada berlendir lah, berbuih lah, bau dia pun dah pelik kan, dah tak sedap, bau dia rasa pun macam dah rasa pelik kan. Jadi selalunya kalau yang macam keadaan macam tu, kita akan stop, takkan makan. Kita ambil tengok pun dah patah selera dah kan. Tapi yang paling risau itulah sebab memang ada keadaan di mana bila mikrob bila makanan tu tercemar dengan mikrob yang patogen, dia membiak dekat situ, dia akan bertumbuh pada satu tahap di mana tak tukar pun rupa makanan tu. Rasa dia sedap lagi. Dia punya bau dia pun okey, dia punya semua elok lagi lah. Tapi sebenarnya dah tercemar. Jadi ini disebabkan oleh dia dah mula memang dah tercemar daripada peringkat awal. Tadi itulah yang kita sangat risau sebenarnya. Contohnya macam dibiarkan, contohnya ayam yang beku tu dia dibiar di suhu bilik seharian. Ya, mungkin betul. benda-benda macam bukan ketika memasak tetapi bahan tu sendiri dah tercemar kan. Ya, betul. Dan mungkin antara mereka yang mengatakan tak apalah makan sekali dua cerit-berit sikit tak apalah kan. Ada yang rasa macam tu tetapi sebenarnya ada kes keracunan makanan yang boleh menyebabkan kematian. Betul tak doktor? Betul. Itulah saya rasa memang berdasarkan pemerhatian saya sendiri kebanyakan masyarakat bila dia kena sakit perut kan, dia keracunan makanan, dia sakit perut, dia kata tak apalah, dekat rumah dia self treated. Macam itu dia pergi toilet beberapa kali, tapi sebenarnya itu yang sebenarnya sangat berbahaya sebab dia simptom ni dia boleh menjadi lebih teruk. Okey, cirit-berit itu nanti dia jadi dehydrated. Okey, dan sebenarnya kadang bergantung kepada jenis mikrob yang mencemari makanan tu, dia boleh menyebabkan keadaan yang lebih serius iaitu seperti kegagalan organ dalaman dan akhirnya boleh menyebabkan kematian. Jadi once kita dapat je simptom-simptom keracunan makanan tu, lebih baik terus saja pergi dapatkan rawatan sebenarnya. Betul, itu yang
paling elok lah kan. Betul. Sebab ramai di antara kita yang alah sikit je kan. Lepas ni elok yang lah. tak boleh tu, Itu tak boleh tu kan. Sebab takutlah membawa kepada kematian. Okey, apabila doktor bercakap tadi tu, terdetik pula dekat fikiran saya yang selepas ini kalau lihat makanan-makanan yang dipesan online dan sebagainya, bila tengok doktor cakap tadi dia punya rupa macam sama je kan. Tapi takut-takutlah dekat dalam tu dah tercemar dan sebagainya. Jadi kita ni sebagai pengguna kan, macam mana caranya untuk kita nak mengenal pasti makanan tu selamat untuk dimakan pula? Okey, kalau daripada segi kita sebagai pengguna lah kan, macam mana kita nak memastikan bahawa makanan yang kita tu pesan tu adalah selamat. Pertama, pilih track record kedai makanan yang baik. Kalau ada review, kita memang kena tengok review dia lah. Kan, kalau memang dah ada banyak sangat track record yang tak okey, jangan pesan. Jangan, pilihlah kedai lain. Yang kedua, pilih makanan yang kurang berisiko. Kurang berisiko ni maksudnya janganlah pilih makanan yang mentah macam sashimi tu nak pesan online, janganlah. Makanan yang separuh masak macam telur separuh masak tu, telur goreng separuh tu kan. Jangan. Kemudian kalau boleh kita pesan makanan yang memang kita tahu dia ready made. Made to order. Maksudnya bila kita pesan baru dia masak. So maksudnya kita tahu makanan tu tak lama terbiar dekat kedai tu. So kita pesan baru dia masak baru sampai dekat kita. Kemudian bila dah sampai tu, bila kita dah dapat makanan tu pula, dah makan, terus je makan. Jangan dibiarkan. Kalau macam rasa tak boleh nak makan, simpan terus dalam peti sejuk. Sebab apa? Kita tak boleh nak biarkan makanan ni pada suhu bilik dalam lebih daripada 4 jam. Lebih daripada 4 jam je dah bahayalah sebenarnya. Kan? Kemudian bila kita nak makan tu pula, jangan lupa amalkan lihat, hidup dan rasa. Kalau dah rasa tu sikit pun rasa pelik, berhenti. Jangan sayang-sayang makanan, sebab kadang orang kita dia sayanglah sikit je dah beli kan tu semua kan. Jangan sayang-sayang, sayangi lagi. Kalau banyak kali panaskan pun tak elok kan? Tak, sebab ada bila kita dah bila dah terlalu banyak mikrob dekat situ kan, kalau kita panaskan kembali, terutamanya kalau mikrob tu dia dah menghasilkan spora dia ataupun menghasilkan toksin, bila kita panaskan tu dia tak boleh nak matikan. Tak hilang juga. Ya. Dan kadang-kadang bila kita panas tu kadang ada setengah orang dia tak panaskan betul, dia panaskan cici panas macam sesedap rasa yang macam gitu je kan. So, itu pun boleh mendatangkan masalah jugalah sebenarnya. Banyak faktor yang perlu kita lihat di sini kan. Dan doktor, ada juga netizen ni kadang-kadang kita melihat yalah bila makanan tu basi, ada pula yang mengatakan pengendalian makanan tu. Maksudnya rider yang tak kendalikan makanan dengan betul dan sebagainya. Sejauh mana hakikat ini kalau kita menyentuh tentang makanan yang basi? Okey, dia bagi saya kalau untuk yang penghasilan makanan yang rosak ni sebenarnya pertama sekali pengusaha makanan itu sendiri dahulu pun perlu bertanggungjawab. Sebab itu pada asalnya dialah yang memilih bahan mentah tu, dialah yang kendalikan makanan itu dan pembungkusan pun dia juga. Okey, jadi mereka memang perlu pastikan makanan itu selamat dan dia perlu amalkanlah segala pengetahuan yang didapat oleh sewaktu dia hadir pada kursus pengendalian makanan yang wajib. Sebab itu di bawah peraturan kebersihan makanan 2009, semua pengendali makanan wajib hadir kursus tersebut. Walaupun dikendalikan dalam rumah. Ya, sebenarnya. Okey, jadi bila dah datang kursus tu kena amalkanlah, jangan datang sekadar datang saja kan. Kemudian daripada segi pihak penghantar makanan itu sendiri, dia kena pastikan bahawa dia punya carrier yang bag dia tu kan, bag dia tu kena bersih dan dalam keadaan yang baiklah, sebab dalam tu selalunya dia ada yang insulation tu. So bila insulation tu dalam keadaan baik, dia dapat membantu mengekalkan suhu makanan tu lah. Dan jangan dicampurkan dengan barang-barang peribadi lah, macam contoh dia punya jaket dia ke apa ke, jangan letak dalam tu. Biarkan makanan tu saja dan seharusnya dia kena menghantar makanan tu secepat yang munasabah mungkin. Orang cakap apa, nak makan tu biar yang panas-panas kan. Kalau betul-betul ada pilihan, kita ke kedai itu sendirilah. Kira orang kata delivery ataupun penghantar makan ini menjadi option yang terakhir. Melainkan terdesak. Doktor, saya nak tanya, andai kata kalau kita ni ada pengalaman, mungkin selepas ini yang mana mungkin memesan secara online ataupun beli terus kan, mereka rasakan bahawa makanan ni dah basi, dah tak elok kan. Apa tindakan yang harus dilakukan oleh pengguna? Sebab kadang ada dari kita tak apalah, basi-basilah kan, tapi kita tidak melaporkan kepada pihak berkuasa. Jadi kes tu akan berlanjutan kan. Jadi macam mana caranya pengguna nak adukan tentang perkara ini? Okey, jadi katakanlah sekiranya kita ada memesan makanan dan makanan kita terima tu adalah basi. Okey, perkara pertama yang boleh kita buat adalah tangkap gambar makanan tu dulu. Okey, sebab kalau dia dah berubah rupa kita boleh nampak. Okey. Yang kedua, kita kalau boleh kita
bungkus balik makanan tu, simpan dalam peti sejuk ataupun freezer lah. Sebab ini kita, kalau boleh kita nak preserve the evidence. Okey. Kemudian terus pergi laporkan kepada pejabat kesihatan daerah ataupun jabatan kesihatan negeri yang terdekat. Okey, maklumkan kepada mereka you ada terima makanan yang basi ni. Okey, dan bagi maklumkan juga yang you ada sampel yang sini. So jadi yang sekiranya ada sampel tu, nanti pihak berkuasa dia boleh akan membantulah penyiasatan mereka nanti sebenarnya. Kita ucapkan terima kasih kepada doktor memberikan kita pencerahan, sebab yalah zaman sekarang orang nak cepat dan sebagainya, tapi ini bab keselamatan, jadi kita perlu titik beratkan dan semoga kita ambil langkah untuk melaporkan kalau kita terbeli makanan basi. Betul. Dan kepada peniaga di luar sana, ambillah iktibar daripada perkara ini. Kalau anda nakkan lebih ramai pelanggan, kata orang tu apa, meniaga tu biarlah ikhlas, biarlah betul kan. Jujur. Okey. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Siti Syahara Zulfakar, pensyarah kanan program kesihatan persekitaran dan keselamatan industri Fakulti Sains Kesihatan UKM, kerana bercakap tentang perkara ini, kualiti makanan ni yang beli secara dalam talian ni dapat basi. Okey, cara untuk kita memastikan makanan kita sentiasa fresh, kita kena buat sendiri.